A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair amma ba'du. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah An-Naml ayat 80. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat 78. Ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi wa huwal azizul hakim. Maksudnya, sesungguhnya Tuhan engkau akan menghukum, akan memutuskan di antara mereka dengan hukumnya yang adil, dan dia maha perkasa lagi maha mengetahui. Pengajarannya pertama, segala keputusan dan hukum adalah hak mutlak Allah sahaja. Yang kedua, apa saja hukuman yang tidak bersandar kepada hukum Allah, ia adalah batil. Ia adalah batil. Hukum yang ketiga, hukum Allah Azza wa Jalla pasti sifatnya adil dan islah. Iaitu membaiki. Adil dan membaiki. Yang keempat, dua sifat utama yang wajib ada kepada sesiapa yang berhukum dengan adil. Iaitu mempunyai ilmu
yang sempurna, dan mempunyai kekuasaan dan kebesaran untuk menghukum. Dan dua sifat ini hanya ada kepada Allah sahaja. Ya, pengajaran yang keempat. Yang kelima. Hukuman Allah merangkumi hukum syar'i iaitu Allah menghukum manusia di dunia dan hukum balasan iaitu Allah menghukum di akhirat. Okay, habis ayat 79. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya engkau di atas kebenaran yang jelas. Pengajarannya, pertama, wajib ke atas setiap orang beriman berserah diri hanya kepada Allah. Dan haram manusia berserah diri atau bergantung kepada selain daripada Allah. Yang kedua, makna tawakal ialah berserah kepada Allah dan yakin kepada kekuasaan dan kebesaran Allah dalam membawa manfaat dan menolak mudarat. Serta berusaha. Yang ketiga, sesiapa yang bertawakal kepada Allah dengan penuh keyakinan, segala urusannya akan dipermudahkan oleh Allah. Sebagaimana Allah mempermudahkan
urusan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berseorangan sehingga tersebarnya Islam dan tertegaknya negara Islam hasil tawakal baginda sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya kepada Allah. Yang keempat, antara sebab umat Islam menjadi lemah ialah kerana tidak berserah kepada Allah sepenuhnya. Sebagai contoh, kalahnya tentera Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Hunain. Kerana sebahagian tentera Islam bergantung kepada bilangan yang ramai. Tulis rujukan surah At-Taubah ayat 25. Rujukan surah At-Taubah ayat 25. Pengajaran yang keempat. Yang kelima, ayat ini menghiburkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah mengiktiraf bahawa baginda di atas agama yang benar lagi jelas. Di atas agama yang benar lagi jelas. Yang keenam, sesiapa yang mengikut selain daripada ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah agama yang batil. Tidak semestinya kebenaran yang jelas datang daripada Allah dan Rasul diterima
oleh semua manusia. Okey. Habiskan. Kita sambung ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 80. Surah An-Naml. Kaitan dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas, Allah cerita bahawa Allah perintah kepada Nabi supaya apa? Bertawakal. Hendaklah berserah, bergantung kepada Allah. Kemudian Allah bagi itu sebab. Kenapa Allah perintah pada Nabi supaya wajib bertawakal pada Allah? Allah begitu sebab. Apa sebabnya? Kalau orang tanya, kamu tawakal pada siapa? Kita jawab pada Allah. Orang tanya lagi, kenapa kamu bertawakal pada Allah? Apa jawapannya? Ha? Kalau ikut ayat lepas, Allah begitu sebab. Fatawakal ala, tengok ayat lepas. Innaka ala haqqil mubin. Serahlah, tawakallah pada Allah sebab engkau betul-betul di atas agama yang benar. Faham? Jadi syarat nak tawakal mesti apa? Kena berada di atas agama yang benar. Baru layak berserah pada Allah. Kalau kita tawakal pada Allah, tapi kehidupan kita tak serah diri pada Allah, tak ikut perintah Allah, itu bukan tawakal. Kena serah diri kita pada Allah dan kena yakin agama kita adalah agama yang paling benar. Tawakal Allah. Okey. Jadi tawakal pada Allah sebab engkau di atas agama yang benar. Okey. Soalan, walaupun Allah mengiktiraf yang disampaikan oleh Nabi adalah agama yang benar, adakah semua orang terima? Jawapannya, tidak. Apa bukti? Ayat seterusnya. Bukan semua yang benar dan Allah sebut lagi bukan setakat benar tapi al-bayyin yang sangat jelas tapi bukan semua orang terima. Buktinya ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka sesungguhnya la tusmi'u. La apa dia? Tidak. Tusmi'u, engkau. Tusmi'u apa dah? Dia macam ni bahasa Arab. Kalau 3 huruf. Sami'a. Fi'al madhi kan? Kalau mudhari' apa? Yasma'u. Kenapa bertukar warna? Auto. Okey, kalau sami'a yasma'u. Tapi sekarang sini ya baris atas kan? Tapi di sini hari depan. Makna apa tu? Dia bukan daripada sami'a, bukan daripada 3 huruf. Kalau 3 huruf sami'a, dia mendengar. Ini fi'il madhi, dia telah mendengar. Kalau yasma'u, dia sedang fi'il apa? Mudhari'. Tapi kalau tusmi'u daripada 4 huruf. Daripada 3 huruf datang ma'a. Asma'a. Mudhari' dia you. Yusmi'u. Tengok bahasa Arab. Tambah huruf, berubah makna.
Kalau sami'ah, dia mendengar. Kalau asma'ah, dia mendengarkan kepada orang lain. Yang atas dia dengar, yang bawah dia bagi orang lain dengar. Betulkah tak makna? Dengar hanya satu huruf saja. A. Okey? Sebab itulah penting baris dalam bahasa Arab. Sebab baris menentukan makna. Jadi sekarang kita nak terjemah apa? Sesungguhnya engkau tidak boleh memperdengarkan. Bukan engkau tak boleh dengar, engkau tak boleh memperdengarkan. Al-mauta. Mauta jamak. Kalau satu, al-mayyit. Al-mayyit. Kalau satu, mayit. Kalau ramai, mauta. Mana orang? Orang mati. Engkau tak boleh memperdengarkan orang-orang yang mati. Apa maksud ayat ni? Allah kata engkau tak boleh bagi orang mati dengar. Dengar apa ni? Dengar apa? Dengar Al-Quran. Tapi soalannya, bila Nabi berdakwah, adakah Nabi berdakwah pada orang mati ataupun orang hidup? Orang hidup. Habis kenapa Allah kata engkau tak boleh dengar, engkau tak boleh perdengarkan dakwah engkau kepada orang mati? Sedangkan Nabi tak pernah pun berdakwah pada orang mati. Nabi hanya berdakwah pada orang hidup. Faham soalan? Jawab. Allah nak bagi tahu, engkau tak boleh bagi dengar orang-orang musyrikin yang hatinya dah mati. Jadi Allah nak bagi tahu orang musyrikin, walaupun Nabi dah sampai Quran berkali-kali, dia tak dengar. Apa perasaan Nabi? Kecewa. Jadi Allah nak hiburkan hati Nabi. Cara Allah hiburkan hati Nabi apa dah? Subhanallah, ayat ni tasliyah. Dalam bahasa Arab dia panggil tasliyah. Tasliyah, hiburan. Nabi berdakwah pagi, petang, siang, malam, orang tolak, orang maki. Nabi bukan marah, tapi Nabi sedih. Bila Nabi sedih, Allah nak hiburkan hati Rasulullah, kekasih dia. Cara Allah hiburkan apa dia? Wahai Muhammad, dia orang tu dah mati. Relax. Macam saya lah. Saya cakap pada seseorang, 1 minggu tak dengar, 2 minggu tak dengar. Saya pun sakit hati. Tiba-tiba orang beritahu, Ustaz, yang Ustaz cakap tu orang tu dah mati. Oh, mati. Lega lah. Betul tak? Faham tak? Rupa-rupa mati. Patutlah tak dengar. Ayat ni menghiburkan hati Nabi. Boleh faham? Itulah hiburan Nabi. Jadi kalau anak kita cakap berkali-kali tak dengar. Kita ingat ayat. Oh, anak aku dah mati. Mati apa? Mati hati. Okey? Jadi sebelum ni Allah kata apa? Engkau di atas agama yang benar. Yang kedua, jelas. Sepatutnya orang terima dengan mudah. Tapi bila dia tak terima, mana apa tu? Sebabnya hati mati. Jadi yang kedua Allah nak pujuk hati Nabi. Bila orang tak terima, bukan sebab agama kamu tak lengkap. Agama kamu cacat. Bukan. Tapi sebab hati orang tu dah mati. Dia macam ni, pedang. Pedang tajam. Tapi kalau kita pukul ke atas batu, berkesan tak pada batu tu? Tak kan? Jadi, adakah itu masalah pedang? Tak. Masalah apa? Tempat yang dipukul tu tak kena. Sama juga bila Nabi sampaikan dakwah ayat Quran yang cukup jelas, tiba-tiba tak masuk dalam hati. Bukan salah ayat Quran tu. Salah hati manusia yang mati. Boleh faham? Jadi Allah nak beritahu apa ni? Semua
yang tak nak faham Al-Quran, yang dengar tapi tak faham juga, Allah kata mereka ni sebenarnya orang yang hatinya mati. Boleh faham? Sebab itulah kita pelik. Bila orang tak suka pada tadabbur Al-Quran. Saya pun pelik. Sebab Allah kata, yang tak suka tadabbur Al-Quran, yang tak nak faham ni, orang yang mati. Tapi bila saya baca ini, saya tak pelik dah. Saya senyum je. Sebab mereka sebenarnya, saya tak kata, betul. Dia tak nak buka minda. Dengarlah, kan ayat Allah ni. Bukan ayat saya. Dah lah kamu tak faham, orang bagi faham pula, dia salahkan orang yang nak bagi faham. Betul-betul? Mati. Okey. Kemudian Allah sebut lagi, wala tusmi'u. Dan tidak engkau boleh mendengarkan as-summa. Summa apa dia? Summa apa dia? Tak pernah dengar. Kalau summun bukumun, biasa dengar. Sama je, cuma baris je lain. Ini summa, itu summun. Maknanya samalah. Kalau summun apa dia? Pekak. Pekak. Engkau tak boleh mendengarkan orang mati. Yang kedua, engkau tak boleh mendengarkan as-summa, orang pekak. Orang pekak. Tak boleh dengarkan apa? Kepada orang pekak, doa. Doa apa dah? Seruan ataupun dakwah. Izan apabila walau apa dah? Walau mereka berpaling. Mudbirin. Dia dalam bahasa Arab, walla ni at-tawalli dengan al-idbar makna dia sama. Walau mereka berpaling, mudbirin mereka berpaling. Tapi dalam Al-Quran, bila perkataan yang sama, makna sama berulang, ada maksud dia. Iaitu penegasan. Mereka berpaling dalam keadaan bila berpaling memang belakangan. Mana ada berpaling berdepan? Yang ini mereka berpaling fizikal. Mudbirin berpaling hati. Lagi jauh. Subhanallah. Benar Allah bila sebut pekak, dah tak nak dengar dah. Tapi Allah nak bagi tahu mereka ni sangat jauh daripada kebenaran. Bukan setakat mereka pekak, tapi yang kedua, itu satu. Sifat pekak. Yang kedua, berpaling, apa dia? Fizikal. Yang ketiga, berpaling hati. Maksud apa ni? Apa yang Allah nak pujuk hati Nabi ni? Dah tinggal. Sebab mereka ni bukan setakat mati. Tapi telinga pun pekak dan berpaling. Kalau dia pekak, tapi dia masih mengadap, ada kemungkinan dia dengar juga. Kan orang pekak kat depan kan? Kalau kita menjerit kuat-kuat, mungkin dia terkejut juga kot. Kan? Ataupun paling kurang, kalau dia pekak, kita menjerit, paling kurang dia nampak mulut kita bergerak. Betul kan? Tapi kalau dia berpaling belakang kita pasang bom betul, dia tak terkejut. Dan dia tak rasa sebab dia tak nampak apa-apa kita cakap. Makna apa ni? Allah nak gambarkan mereka ni sangat jauh daripada kebenaran. Boleh faham? Tengok
Allah nak sifatkan orang yang tak nak dengar Al-Quran. Mereka pula sifatkan kita yang dengar Quran sesat. Kan terbalik kan? Allah sifat orang yang tak dengar Quran sesat. Dia pula sifat kita yang dengar Quran, belajar Quran sesat. Allah musta'an. Okey. Bila Allah sebut mauta ni apa? Mati. Bila dah sebut mati, bukankah makna dia memang tak dengar? Ada tak orang mati tapi dengar? Ada? Ada kan? Jadi sebenarnya bila sebut mati, tak perlu dah sebut pekak. Betul kan? Sebab bila dia mati, merangkumi semua sekali. Tapi kenapa Allah sebut juga? Dan lepas ni, ayat 81, Allah sebut satu lagi, iaitu buta. Sedangkan bila dah mati, dah merangkumi semua sekali. Dia tak akan nampak, dia tak akan dengar. Sama dengan ayat Al-A'raf 179. Cuba buka surah Al-A'raf 179. Okey. Cuba terjemah. Walaqad dan waw dan lam pasti, qad sesungguhnya, zara'na kami sediakan di Jahannam, bagi neraka Jahannam. Allah kata kami telah sediakan untuk neraka Jahannam apa dia? Kasiran. Ramai. Bukan sikit ni. Siapa yang ramai tu? Minal jinni wal ins. Daripada jin dan manusia. Makna yang akan masuk neraka Jahannam berapa jenis makhluk? Jin dan ada makhluk ketiga. Syaitan? Syaitan dia masuk? Syaitan masuk mana? Neraka ke surga? Dia masuk dalam bahagian mana? Syaitan. Jin saja. Manusia tak ada? Ada. Sebab tu Allah tak sebut syaitan. Sebab syaitan tu bukan jenis makhluk. Dia sifat. Ada syaitan daripada kalangan jin, ada syaitan daripada kalangan manusia. Macam mana kita nak kenal syaitan daripada kalangan manusia? Rupa dia sama. Semua yang mengajak pada kesesatan, kebatilan, dia adalah syaitan. Bukan macam syaitan, memang syaitan. Okey. Tengok Allah beritahu. Allah sayang pada kita, Allah beritahu. Ramai yang masuk neraka Jahannam. Allah begitu sebab supaya kita elakkan. Apa punca ramai masuk neraka Jahannam? Mereka ada hati. Ada. Lahum qulubun. Mereka ada hati. Tapi masalah hati mereka ada hati. Ada hati. Tapi la yafqahuna. Hati tak berfungsi. Hati dengan akal ni sama. Ada hati tapi tak nak berfikir. Tak nak fikir pasal maksud ayat Quran. Dia tahu baca je. Salah satunya. Okey. Yang kedua. Walahum a'yunun. Yang kedua. Mereka ada mata tapi la yubsirun. Mereka tak melihat dengan mata. Melihat apa ni? Kebenaran. Kemudian yang ketiga. Bagi mereka telinga. Tapi telinga mereka la yasma'u. Mereka tak guna untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar apa ni? Semua Allah tak sebut. Fikir apa? Lihat apa, dengar apa. Tapi kita boleh faham. Pastilah dengar Al-Quran. Pastilah dengar Al-Haqqu min Rabbika. Okey. Bila Allah sebut hati, yang pertama kan, hati dah mati. Tak perlu dah sebut mata dengan telinga. Betul tak?
Kalau hati dah tak berfungsi, telinga jelas macam mana pun tak ada makna. Betul tak? Sebab telinga dengan mata tak ada makna kalau hati dah mati. Kan? Tapi kenapa Allah sebut juga? Sama dengan ayat tadi. Sebagai apa? Sebagai penegasan. Mereka ni bukan setakat hati mereka dah mati, tak berfungsi. Tapi telinga pun tak boleh masuk dah. Mata pun, mata dengan telinga ni wasilah. Alat untuk dapat maklumat. Hati untuk apa? Untuk proses. Jadi kalau tepat nak proses kebenaran, dah rusak, telinga dengan mata tak ada mana. Tapi Allah sebut sebagai penegasan. Mana Allah nak beritahu orang ni, tiga-tiga anggota tu memang dah rusak. Nampak? Jadi punca utama manusia masuk neraka Jahannam sebab apa? Hati mati. Saluran ilmu, mata dengan telinga pun dah. Kan? Tapi kebanyakan manusia, dalam banyak anggota badan, dia jaga apa? Dalam banyak anggota badan, dia banyak habiskan masa dan duit nak jaga apa? Jaga apa? Jaga apa? Jaga muka kan? Muka. Ada jerawat sikit pun nampakkan kecil je. Tapi sebab masuk neraka, sebab muka huda ke, sebab hati rusak? Berapa jam manusia habiskan masa untuk tengok muka dan berapa jam habiskan masa untuk cek hati dia? Siapa ada rekod dia? Lepas tu, rumah siapa yang tak ada cermin? Rumah siapa yang tak ada cermin? Setiap orang dan setiap hari tengok cermin, betul? Tapi bukan semua orang setiap hari tengok Al-Quran. Betul? Sebab apa? Itu tanda apa tu? Tanda apa? Muka dia okey tapi hati tak okey. Sebab itulah zaman Nabi dah sahabat, rumah mereka ada cermin tak? Tapi hati mereka first class. Cermin tak ada. Jadi antara sebab hati kita rosak sebab cermin kat rumah tu. Betul? Setuju tak? Tak apalah tak nak setuju. Kalau tak ada cermin pun, telefon tu. Kamera. Pernah tak buka telefon, kamera, cek hati? Pernah? Tak pernah. Sebab hati kita dah rusak. Kita tengok benda yang tak penting. Okey. Maka tak faham lagi. Allah kata apa? Ulaika, mereka ni seperti binatang. Tadi Allah kata macam mayat. Sekarang macam binatang. Balhum, bahkan adal, lebih. Di mana tu binatang lebih teruk daripada orang ni? Yang ada hati tapi tak nak berfikir. Di mana yang lebih teruk tu? Satu, kalau kambing, dia tak solat. Okey, sebab apa? Dia tak ada akal. Dia tak pernah masuk kelas tadabbur. Dia tak pernah ikut kursus solat. Okeylah dia tak solat. Tapi manusia ada akal. Satu. Yang kedua, manusia lebih sesat sebab apa? Ada binatang, bila dia didik, dia tahu balik tempat asal dia. Betul? Contohnya burung kan, kita didik. Dia terbang jauh tapi dia tahu balik. Dia kenal tuan dia. Walaupun dia tidak akal. Tapi manusia, pergi pusing satu dunia, tak jumpa cari Tuhan dia. Betul? Ikan apa ni? Ikan Salmon. Kan? Ada orang buat kajian, dia berenang jauh. Lepas tu dia tahu. Balik semula ke tempat asal walaupun lawan arus. Kan? Tapi siapa yang makan ikan? Orang yang tak tahu Tuhan tu. Lepas tu ikan makan dia kan? Ada tak ikan makan orang?
Siapa? Siapa dia? Ikan mana? Ha? Ikan paus makan siapa? Sebab apa? Sebab masa tu Nabi Yunus rajuk. Kan? Dia rasa macam Tuhan tu tak boleh buat apa-apa pada dia. Okey, kamu tak nak beriman, aku tinggal kamu. Okey? Kita tak pernah merajukkan. Tahu sebab apa? Tak pernah berdakwah pun. Okey. Allah kata, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang lalai. Okey. Kita balik pada ayat kita. Eh? 82? Mana 81? 81 tak ada? Ha? Hmm? Ada sabotaj ke? Ha? Asif, tahu? Asif. Okey. Dah. Okey. Tengok Allah nak sifat lagi, tak cukup. Tadi apa? Satu mati. Yang kedua? Yang kedua apa? Pekak. Ini yang ketiga. Wama anta. Tak boleh ni. Keluar dulu. Ha. Sebab ini ayat yang kita terdebur. Bukan rujukan. Ha? Okey. Syukran. Jazakallah khair. Okey, wama anta. Dan okey. Tutup. Okey. Wama dan tidaklah anta engkau bihadi. Bihadi apa dia? Hadi ni isim fa'il, pemberi hidayat. Al-umyi. Al-umyi jamak kepada al-a'ma. Kalau seorang yang buta, a'ma. Kalau ramai, umyu. Summun bukmun umyun. Al-a'ma ada tak dalam Quran? Ada tak dalam Quran? Surah apa, ayat apa? Wa amma man abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Orang buta. Jadi Allah tegaskan yang ketiga, engkau tidak boleh menjadi pemberi hidayah kepada siapa? Orang-orang buta. Orang-orang buta. An dalalatihim. Terhadap dalalatihim, kesesatan mereka.
Jadi yang ketiga, buta pula. Allah bila Nabi bagi mengajar dan bagi tazkirah kepada orang musyrikin, mereka tak nak dengar. Nabi sedih. Allah nak pujuk pada. Tak apa. Mereka tak nampak tu. Mereka buta. Jadi tak ada apa pun. Bila kita tunjuk kepada orang buta, pergi terus. Dia pergi kiri. Kita kata pergi kiri, dia pergi kanan. Kita tak perasan dia buta. Setengah jam kita cakap, dia tak ikut. Sakit hati tak? Tiba-tiba ada orang begitu. Ustaz, orang tu buta. Lega tak hati? Lega. Allah nak hiburkan hati Nabi. In tusmi'u. Tidaklah tusmi'u, engkau boleh memperdengarkan. Illa, kecuali man yu'minu, orang yang yu'minu. Yu'minu ni fa'il apa? Mudhari' menunjukkan apa? Setiap perkataan yang Allah guna fi'il madhi ke mudhari' ada maksud. Allah nak beritahu, wahai Muhammad, engkau tak boleh memperdengarkan. Perdengarkan apa ni? Al-haq, al-mubin, kebenaran ayat Al-Quran, kecuali kepada orang yang sentiasa. Semalam dia beriman, hari ini beriman, minggu depan dia beriman. Sentiasa beriman. Dengan apa? Dengan ayat-ayat kami. Dan Allah tegaskan lagi, bukan setakat mereka beriman, tapi fahum muslimun. Lalu mereka, muslimun apa dia? Muslimun, mereka berserah diri. Okey. Pertama, yang atas ni Allah kata engkau tak boleh memberi hidayat kan? Engkau tak boleh memberi hidayat kepada siapa? Orang buta. Kemudian, engkau tak boleh memperdengarkan. Lepas tu susunan ayat macam mana? Engkau tak boleh memberi hidayat pada orang buta. Seterusnya, engkau tak boleh memberi hidayat in tahdi illa man yu'minu. Sepatut in tahdi, bukan in tusmi'u. Sesuai dengan sini, hidayat. Tapi kenapa Allah tukar daripada hidayat kepada mendengar? Faham soalan? Kenapa? Sepatut ayat anta bihadi, sini in tahdi. Engkau tak boleh bagi hidayat. Tapi Allah tukar daripada hidayat kepada mendengar. Apa dia? Betul. Pendengaran adalah saluran utama untuk dapat hidayat. Dengan apa ni? Dengan Quran. Kan? Kadang-kadang orang tengok Al-Quran saja, dia faham tak? Tengok je tak? Dia mendengar. Mana selagi kita tak dengar, kita tak akan dapat hidayat. Sebab tu ramai tak sahabat. Ada tak sahabat yang matanya buta, tapi dia dapat hidayat dan jadi sahabat Nabi? Ada? Siapa? Abdullah bin Umi. Dari mana dia dapat hidayat? Telinga, mendengar. Sebab itulah antara telinga dengan mata yang mana lebih penting? Telinga kan? Kalau kita diberi pilihan, pekak dengan buta, kita nak yang mana? Kalau. Jawab je lah soalan. Orang kata, kita nak yang mana kalau diberi pilihan? Kamu nak pekak ke buta? Kita lebih kepada nak tengok kan, nak tengok orang, nak tengok gambar. Tak dengar pun okey lagi Ustaz. Betul tak?
Sebab tu bila kita mata kelabu sikit, kita dah gelisah. Tapi telinga tak berapa dengar, okey lagi kan? Betul kan? Spek mata dah itu sikit dah kelang kabut dah. 5,000 pun sanggup bayar. Tapi telinga tak apa dengar ayat Quran, okey je. Tak. Pendengaran lebih penting. Sebab tu Allah sebut, intusmi'u. Berapa ramai yang buta mata, tapi dapat hidayat melalui telinga. Berapa ramai yang telinga clear, tapi buta hati. Sebab telinga dia sebenar, sumun, pekak. Okey, satu. Yang kedua, tak ada orang yang engkau boleh bagi dengan ayat Quran dan dia terima kecuali siapa? Orang yang beriman. Sini Allah guna man yu'minu. Di sini sepatutnya apa? Kalau ikut selari dengan perkataan. Faham? Fahum mu'minun. Sini. Baru sesuai dengan sini. Kenapa Allah guna muslimun? Kenapa? Siapa boleh jawab? Jawab je. Orang beriman sentiasa serah diri. Tapi bukankah beriman tu juga bermakna serah diri? Kan? Ada tak orang beriman tapi tak serah diri? Ada? Ada contoh? Okey, dalam Al-Quran, kalau Allah sebut muslimun, dia juga bermakna mukminun. Kalau Allah sebut mukminun, dia juga bermakna muslimun. Satu. Yang kedua, Allah nak gambarkan yu'minu tu gambaran hati. Tapi bukti iman dalam hati apa dia? Anggota badan dia serah diri kepada Allah. Allah kata solat. Kita nampak di mana dia beriman. Anggota badan dia serah diri kepada Allah. Allah kata tutup aurat. Di mana kita nampak dia beriman? Anggota badan dia ikut perintah Allah. Sebab tu ada satu ayat kan, surah Baqarah. 128 lah. Okey. Ini doa siapa ni? Rabbana, cuba terjemah. Wahai Tuhan kami, waja'alna. Jadilah kami orang muslimai ini. Ini doa siapa ni? Ibrahim dan? Ini muslimai ini seorang kedua ni? Dua, mana tahu? Ada apa? Ada Yanun. Oh, kalau macam ni? Muslimina. Ada Yanun juga. Ni berapa orang ni? Ramai. Yang ni 2 orang. Apa beza? Baris. Apa beza barisnya? Kalau 2 orang, nun bari bawah. Dan sebelum ia bari atas. Kalau ramai, nun bari atas. Sebelum ia bari bawah. Terbalik. Tengok. Bahasa Arab berbeza makna sebab apa? Baris dia. Ada dalam Al-Quran kan? Makana Abu Solihaini. Kan? Ayat apa ni? Daraballahu masalan lillazina amanu kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Berapa orang? 2 orang. Siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Yang 2-2 isterinya kafir.
Salihain. Kalau ramai, tukar baris je. Salihina jadi ramai. Okey. Okey, doa Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim AS. Wahai Tuhan, jadikan kami dua-dua orang yang besar hati. Dia tak kata mukminai ni. Makna Muslim ini makna serah diri seluruh kehidupannya kepada Allah. Dan wa min zuriyatina. Dan jadikan juga daripada zuriat kami ummatan yang berserah diri. Dia tak kata ummatan mukminatan. Sebab mukminatan lebih kepada dalaman. Muslimah, musliminah lebih kepada anggota badan kita serah sepenuhnya kepada Allah. Orang munafik mengaku tak beriman. Mengaku. Tapi dia tak serah diri sepenuhnya kepada Allah. Dan ada satu ayat lagi Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Jangan kamu mati. Jangan kamu mati. Wa la tamutunna. Ha? Oh, dah. Okey. Terjemah, ya ayyuhallazina amanu. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih. Allah seru siapa ni? Orang beriman. Adakah orang beriman tak bertakwa? Orang beriman bertakwa tak? Kalau dah bertakwa, kenapa dah beriman Allah suruh lagi bertakwa? Sebab apa? Sebab iman tu turun naik. Yazidu wa yanqus. Hari ni beriman, besok boleh tentu. Maksudnya apa? Wahai orang beriman, teruskan iman kamu. Istiqamah. Teruskan takwa kamu. Dan sampai bila? Wala tamutunna. Jangan sekali-kali kamu mati. Illa kecuali wa antum muslimun. Dalam keadaan kamu, Allah tak kata illa wa antum mu'minun. Okey. Allah kata jangan mati. Allah kata jangan mati. Boleh kita kontrol. Aku tak nak mati sebab Allah kata jangan mati. Boleh? Boleh ke tak? Kalau tak boleh, kenapa Allah suruh? Yang Allah suruh sebenarnya bukan jangan mati. Allah suruh apa? Matilah dalam Islam. Jangan mati dalam keadaan kamu tak Islam. Macam mana cara tu? Nak mati, nak pastikan mati dalam Islam. Apa dia? Apa nama dia? Istiqamah. Istiqamah. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu. Dia beriman, kemudian dia istiqamah. InsyaAllah mati dalam Islam. Tapi ada hadis Nabi. Nabi kata, ada orang tu buat amalan ahli syurga. Sekian lama. Sehingga satu hasta lagi nak apa? Bukan nak masuk syurga, nak mati. Satu hasta lagi nak masuk syurga. Maksud apa dah? Satu hasta lagi dia nak mati dan akan masuk syurga. Tiba-tiba Allah tarik hidayahnya, dia pun buat amalan ahli neraka, masa tu dia mati, masuk neraka. Maknanya dia buat amalan ahli syurga lama tak? Kenapa last minute bertukar? Dia istiqamah ada sekian lama dah. Tapi last minute tu. Tak, ada satu lagi hadis. Hadis sama cuma ada penambahan. Nabi kata, ada orang buat amalan ahli syurga pada zahirnya. Faham tak? Makna apa? Niat tak betul. Munafik. Kalau dia betul-betul buat amalan ahli syurga ikhlas, dia mesti sampai mati. Kalau dia hujung, itu makna dia buat tu tak ikhlas. Okey.
Sebab itulah Allah nak cela dalam ayat yang kita belajar ni, apa dia? Apa yang Allah nak cela sebenar? Orang yang hatinya mati. Musibah paling besar dulu, kini dan selama-lama bukan COVID. Walaupun COVID datang lagi. COVID pergi dan datang, betul tak? Tapi musibah ni kadang-kadang sentiasa ada dan kadang-kadang datang tak pergi-pergi. Apa dia? Hati keras. Hati mati. Apa bukti? Kalau ikut apa yang kita belajar ni, apa petanda hati orang tu mati? Kalau ikut ayat yang kita belajar. Tak nak dengar? Tak nak dengar ayat Quran. Tak nak tadabbur Al-Quran. Sebab tu ada satu ayat. Ada satu ayat. Ayat apa ni? Surah, saya tahu surah dan tahu ayat. Tapi saya nak teka. Tapi masalah saya terlupa ayat tu. Cuba buka surah Yasin ayat 70. Surah Yasin ayat 70. Tengok boleh sikit ni ayat sebelum ni 69. Bukan nak dengar apa. Okey. Cuba kita pasal dah terang semua ni surah Yasin ni. Wa ma 'allamnahu. Cuba terjemah. Kami tidak mengajarnya syair. Allah menafikan kami tak pernah ajar Nabi Muhammad syair. Sebab apa Allah menafikan? Sebab antara tuduhan orang musyrikin pada Nabi ialah Quran tu syair dan Nabi penyair. Allah kata, kami tak pernah ajar pun Nabi syair. Wa ma yanbaghilah. Dan bukan. Dan tak patut pun Muhammad belajar syair. Tak patut. Yang bari tak patut. In huwa. Tidaklah dia illa zikrun. Tidaklah Quran itu melainkan zikrun, peringatan, dan wa Qur'anun mubin. Satu Quran yang jelas. Untuk apa Quran ni? Allah sebut liyunzira, untuk memberi peringatan kepada siapa? Bukan semua orang. Man kana hayyan. Siapa yang hayyan? Siapa yang hidup? Hidup apa ni? Hidup fizikal ke hidup hati? Hidup hati. Maknanya siapa yang tak terima Al-Quran, hatinya mati. Apa bukti hayyan di sini mati hati? Tengok ayat selepas dia. Wa yahiqqal qawlu, dan yahiqqa ni makna pastilah, wajiblah al-qawlu, azab Allah alal kafirin, ke atas orang kafir ni. Bukti bahawa di sini adalah mati, hidup hati. Hati hidup. Buktinya lepas tu Allah kata azab Allah pasti akan berlaku kepada orang kafir. Mana orang kafir ni? Hati mati. Okey? Kita minta jauh. Sebenarnya siapa yang paling tak suka faham Al-Quran? Siapa yang paling tak suka bila orang tu nak faham Al-Quran? Syaitan. Ada dalil? Apa dia? Apa dalil? Syaitan paling tak suka bila orang tu nak cuba faham Al-Quran. Fa'iza qara'tal Quran, bila kamu nak baca Quran, Allah perintah minta berlindung dengan
Kenapa satu-satu amalan? Satu-satu amalan kena baca auzubillah. Salat tak perlu baca auzubillah. Makan tak perlu. Nak puasa tak perlu. Nak bangun malam tak perlu. Tapi satu amalan Allah kata minta berlindung daripada syaitan. Iaitu baca Al-Quran. Kenapa? Sebab syaitan yang paling nak kacau bila orang mula nak faham Al-Quran. Sebab syaitan cukup tahu. Bila manusia faham Al-Quran, manusia tahu hidayat, manusia tahu kebenaran, dia tak akan lepas. Okey, yang kedua, itu surah apa tu? Ayat 98. Okey. Yang kedua, yang paling tak suka orang faham Quran siapa? Orang kafir. Dalil? Surah Fussilat ayat 26. Baca ayat. Wa qala allazina kafaru la tasma'u. Cuba keluarkan. Surah Fussilat. Okey. Dengar wahai orang yang tak suka tadabbur Al-Quran. Wa qala allazina, telah berkata orang-orang kafir, la tasma'u. Jangan kamu dengar li hadzal Quran. Jelas. Orang kafir kata jangan dengar Quran ni. Orang kafir yang antara yang paling tak suka bila manusia nak faham Al-Quran. Kalau ada yang nak dengar juga, arahan mereka pada walghaw. Buat kacau. Buat kacau. Kalau zaman Nabi dia buat kacau macam mana? Contohlah Nabi tengah baca Quran. Ada orang nak dengar, dia buat apa? Dia buat kacau, dia bising. Tapi sekarang dia tak. Tak ada. Maknanya buat kacau dalam bentuk lain. Apa dia? Apa dia? Apa sebab utama orang tak ada masa nak tadabbur Al-Quran? Lara dengan handphone, dengan hiburan, dengan dunia kan? Itu bentuk lara. Siapa yang buat semua tu? Orang kafir. Yang kedua, bentuk kedua, nak menjauhkan manusia daripada tadabbur Al-Quran. Timbulkan syubhat keraguan. Yang mengajar ni, W. Jangan dekat. Ni sesak ni. Betul? Itu kerja siapa tu? Kerja orang kafir. Saya ingat dia orang ni, dia faham ayat ni satu juga. Cubalah faham. Yang paling tak suka faham Al-Quran, syaitan dengan orang kafir. Kamu jangan jadi macam mereka. Orang beriman, Allah sifatkan, siapa tak nak faham Quran, dia mati. Pekak. Bisu. Buta. Masa ada lagi kan? Kita start lewat sekarang kan? Jadi habis pun kena lewat lah. Cuba buka surah Al-An'am 122. Satu, dua. Okey, terjemah. Awaman. Awaman apa dia? Adakah orang yang kana maitan? Orang tu mati. Fa ahyainahu, lalu kami mana ada tak orang yang dah mati fizikal Allah hidupkan balik? Tak ada. Makna mati di sini mati apa? Mati hati. Dan Allah kata kami hidupkannya. Hidup dengan apa? Dengan Quran. Jadi siapa yang tak faham dan tak ikut Quran, Allah sifatkan dia mati. Dan kalau nak hidupkan hati dia, kena hidup dengan Al-Quran. Lepas tu, Allah kata, waja'alna. Dan kami jadikan orang yang kami dihidupkan hatinya dengan Quran, baginya nur. Bila dapat Quran, dia hidup dalam cahaya. Lepas dapat cahaya, dia buat apa? Yamshi bihi finnas. Dia berjalan di kalangan manusia. Apa dia buat? Dia bagi cahaya pada orang. Itu orang dapat Quran. Kalau jenis mengaji sorang-sorang, duduk sorang-sorang,
duduk kat masjid je tak pergi, tak yamshi bi finnas, dia bukan Quran. Kalau Quran sifat dia, bila dapat, dia akan berjalan dan kongsikan cahaya itu kepada orang. Kaman masaluhu, adakah orang macam ni? Yang mati tapi Allah hidupkan dengan Quran. Adakah sama dengan orang yang fi zulumat, dalam kegelapan-kegelapan. Laisa bi kharijin minha, yang tak akan keluar. Adakah sama? Sama tak? Tapi sekarang, Allah kata orang yang belajar Quran dan ikut ajaran dalam cahaya. Yang tak faham Quran dan tak ikut dalam kegelapan. Allah tanya, sama ke tak? Tak sama kan? Tapi sekarang bukan setakat orang kata sama, bahkan orang terbalikkan pula. Terbalikkan maksud apa? Yang belajar Quran dalam kegelapan. Yang tak belajar Quran dalam nur, cahaya. Betul kan? Oh, lagi teruk. Lagi teruk. Kemudian, last. Surah Qaf. Ayat 37. Dah, terlepas bawah. 37. Ni. Tengok Allah kata Quran ni untuk siapa sebenar. Terjemah, inna fi zalika. Pada demikian. Demikian itu balik pada ayat sebelum dia, itu cerita-cerita, kisah-kisah dalam Al-Quran. Semua tu Allah kata apa? La zikra. Pasti peringatan. Allah guna dua harfu taukid. Satu inna. Yang kedua lam. Sesungguhnya kisah-kisah peringatan dalam Quran la zikra. Pasti peringatan, tapi bukan untuk semua orang. Untuk siapa? Bagi orang yang kana lahu qalbun. Orang yang ada hati. Allah tak kata orang yang ada telinga, orang yang ada mata, orang yang ada hati. Maknanya nak dapat Quran mesti dengan hati. Ataupun orang tu alqa as-sam'a. Alqa apa makna? Alqa campak, sam'a pendengaran. Wa huwa syahid. Apa maksud dia? Syahid, dia menyaksikan. Apa maksud? Telinga, bila orang cerita pasal Al-Quran, seolah telinga dia ada campak kat situ, wahwa syahid, dan dia hadir. Perasaan dia, hati dia hadir mendengar. Telinga dan perasaan dia sama-sama. Itu maksud dia. Boleh faham? Jadi alat untuk dapat Al-Quran apa dah? Sama ada qalbun ataupun telinga yang betul-betul fokus. Selain pada itu, dia tak akan dapat Al-Quran. Jadi syarat nak dapat Quran kena bersihkan hati. Okey, cukup lah. Ada soalan? Semoga Allah jadikan Rabbana waja'alna minal muslimin. Minal ahya'i. Daripada orang yang betul-betul hidup. Bukan yang mayat berjalan. Berjalan, bekerja, makan. Tapi sebenarnya dah mati. Wallahu a'lam. Ada soalan? Okey, tak ada. Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa kelas pagi besok, kelas sirah. Sirah Nabawiyah. Pukul 10.30. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم